Dengan segala hormatnya, dipersilakan Chieng Li Hua dari SK Anci Miri, Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Mendarab melibatkan sebarang nombor dengan nombor hingga 2 digit dengan menggunakan garis palang. Meningkatkan kemahiran mendarab melibatkan sebarang nombor dengan nombor hingga 2 digit dengan menggunakan garis palang. Itulah hasil kajian tindakan saya. Nama saya Chieng Li Hua dari SK Kebangsaan Anci Miri. Pendahuluan, konsep penerapan adalah salah satu konsep asas yang paling penting dalam mata pelajaran matematik. Antara faktor yang menyebabkan kebanyakan murid tidak dapat menguasai kemahiran mendarab adalah kerana tidak menghafal sifir. Award Gardner telah menyatakan bahawa setiap orang mempunyai kecerdasan yang berbeza dan perlu dinilai sama rata dan sama berat. Justru, kaedah pengajaran perlulah disesuaikan dengan tahap kecerdasan dan kebolehan murid. Atas dasar itulah, kajian ini telah mencari kaedah alternatif untuk menambah baik kaedah dan teknik pembelajaran dan pemudah cara guru. Dalam kajian ini, saya akan mengkaji keberkesanan kaedah garis palang secara ulangan dalam pengajaran operasi darab sebarang nombor dengan nombor hingga 2 digit. Refleksi pengajaran yang lalu. Suatu saya mengemak soalan latihan darab murid-murid tahun 5, mana saya rasa sungguh terkejut kerana walaupun mereka telah berada di tahap 2 iaitu tahun 5, saya mendapati tahap penguasaan operasi darab di kalangan mereka adalah sangat lemah. Langkah pengiraan yang ditulis itu adalah salah. Banyak jawapan yang ditulis oleh murid adalah merupakan hasil penambahan dan mereka juga menulis jawapan berdasarkan nombor soalan yang diberikan dan masih ramai murid yang belum menguasai sifir dengan baik. Fokus kajian. Walaupun saya sudah mengesan banyak masalah yang telah dihadapi oleh murid saya hanya akan fokuskan kajian ini terhadap masalah penerapan nombor yang melibatkan nombor dengan nombor hingga 2 digit. Objektif dan soalan kajian. Objektif umum, menambah baik amalan guru sebagai pemudah cara untuk membimbing murid dalam kemahiran penerapan. 2. Meningkatkan tahap penguasaan mata pelajaran matematik sekaligus meningkatkan tahap penguasaan murid. Objektif khusus, meningkatkan kaedah baru penerapan yang diketahui dan difahami oleh murid. 2. Meningkatkan keupayaan mendarab dan menyelesaikan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah harian. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran dan minat murid dalam operasi darab. Soalan kajian. Adakah kaedah garis palang dapat membantu murid menjawab soalan darab dengan betul dan tepat? 2. Adakah kaedah garis palang dapat menarik minat murid terhadap mata pelajaran matematik? Ketiga, adakah suasana PDPC menjadi lebih produktif selepas kaedah garis palang diperkenalkan? Kumpulan sasaran saya terdiri daripada 18 orang murid dari kelas 5 amanah. Mereka merupakan murid yang dikategorikan dalam kumpulan pencapaian rendah dan lemah dalam mata pelajaran matematik. Tinjauan masalah. Dalam pemerhatian awal, saya ke atas tingkah laku murid semasa proses PDP berlangsung sebelum dan selepas kajian. Tinjauan hasil kajian murid. Hasil latihan darab murid menunjukkan kelemahan murid dalam kemahiran darab. Daripada temu buah juga bertujuan untuk mengenal pasti punca sebenar murid-murid tidak dapat menguasai kemahiran, mengingat dan menghafal. Soal selidik dijalankan 2 kali iaitu sebelum dan selepas kajian untuk mendapatkan maklum balas berkenaan dengan penguasaan kemahiran mendarab nombor dengan nombor 2 digit sebelum dan selepas kaedah garis palang diperkenalkan. Ujian pra dan pos untuk menguji tahap penguasaan kemahiran mendarab sebelum dan selepas murid diperkenalkan dengan penggunaan garis palang. Analisis tinjauan masalah. Pemerhatian awal berdasarkan selepas
dijalankan kajian terhadap kumpulan sasaran. Didapati murid-murid lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Mereka menjawab dengan suara yang lantang dan tidak lagi menundukkan muka apabila guru mengaal. Murid-murid berjaya mengesan dan membetulkan kesalahan yang sengaja dibuat oleh guru untuk menguji kefahaman dan ingatan murid-murid. Suasana pembelajaran di dalam kelas lebih memberangsangkan. Analisis tinjauan hasil kerja murid. Berdasarkan tinjauan dan pengemakan soalan latihan darah murid, jelas menunjukkan penguasaan kemahiran operasi darah mereka adalah sangat lemah. Kesilapan yang sering dilakukan oleh murid ialah tidak menguasai sifir, kesilapan mendarah nombor dalam bentuk lazim, murid menuliskan jawapan dengan menambahkan nilai-nilai digit nombor yang diberikan, murid tidak menjawab soalan ayat matematik dan soalan penyelesaian masalah harian kerana tidak mahir dalam menuliskan langkah-langkah penyelesaian bagi soalan penerapan yang melibatkan nilai yang besar. Analisis temu bual didapati murid-murid keliru dengan langkah-langkah penyelesaian yang harus dituliskan dalam bentuk lazim. Murid-murid lemah dalam penguasaan sifir. Selepas kaedah baru ini, murid-murid lebih seronok untuk belajar kerana ia seolah-olah kaedah melukis garisan sahaja. Murid-murid lemah meminta soalan untuk dijawab di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah analisis ujian pra. Keputusan hasil pengemakan ujian pra membuktikan murid tidak dapat menjawab soalan penukaran unit dengan baik. Berikut adalah graf yang membuktikan murid tidak menguasai kemahiran mendarab sepenuhnya. Kelemahan ini mendorong kepada kegagalan murid dalam mengaplikasi. Murid perlu dibimbing untuk mengatasi masalah ini. Tindakan yang telah dijalankan ialah selepas murid-murid menjalani ujian pra, saya telah meminta mereka untuk membawa pen atau pensel warna semasa kelas matematik kerana saya ingin memperkenalkan satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang dapat membantu mereka mendapat keputusan yang lebih baik. Sebelum saya membimbing murid-murid melukis garis palang, saya telah menerangkan sedikit tentang struktur, fungsi dan cara otak manusia bekerja. Saya juga mencontoh perihal kepentingan warna dalam kehidupan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tony Buzan, pupils are 80% more likely to remember what they read if it's in color. Kaedah mencari bilangan titik bertindih oleh dua garisan yang bersilang telah diperkenalkan untuk mencari hasil nilai yang sepadang dengan hasil darab dua nombor yang diberikan. Ini adalah langkah pembinaan garis palang. Yang pertama, pada mulanya saya mencuba dengan nombor kecil dahulu, iaitu 2 darab 3 sama dengan 6. Saya melukis 2 garis menegak diikuti dengan 3 garis melintang. Kemudian saya telah mendapati 6 titik bertindih telah dihasilkan. Jadi jawapannya adalah 6. Maka daripada percubaan yang pertama telah berjaya, saya telah mencuba nombor yang lebih besar iaitu 342 darab 4 bersamaan dengan 3 garis menegak, 4 garis menegak, 2 garisan menegak diikuti dengan 4 garisan melintang. Hasil titik bertindih yang diperoleh mempunyai nilai mengumpul semula dan jawapan akhirnya adalah sama seperti penyelesaian dalam bentuk lazim yang menggunakan cara hafalan sifir. Selanjutnya saya mencuba dengan suatu nombor 2 digit iaitu 3212 darab 21 sama dengan 67,452. Ternyata kaedah garis palang ini berjaya mendapat jawapan yang dikehendaki. Berikut adalah pencapaian ujian pra dan ujian pos. Ini adalah graf perbandingan pencapaian ujian pra dan ujian pos. Jadual 2.0 dan rajah 2.0 menunjukkan dapatan perbandingan pencapaian antara ujian pra dan ujian pos, iaitu terdapat peningkatan yang positif terhadap pencapaian murid. Perkara ini dibuktikan dengan peningkatan bilangan murid pada jadual 2.0. Semua soalan menunjukkan peningkatan bilangan murid yang berjaya menjawab soalan daripada ujian pra dan ujian pos. Tiada murid yang menunjukkan kemerosotan pencapaian, hanya soalan 4 dan soalan 6 mencapai 17 orang yang menjawab dengan betul. Min peningkatan bilangan murid adalah sebanyak 14 iaitu daripada min 4. Berikut adalah soal selidik yang telah saya soal kepada murid.
Refleksi. Dalam tempoh masa hampir 2 minggu yang tanpa erti jemu, saya telah mendapati murid-murid saya sangat berminat dalam menggunakan kaedah garis palang untuk menjawab soalan darat. Mereka tertanya-tanya saya sekiranya saya terlupa memberi latihan pada hari berkenaan, terutamanya pada hari kesibukan dengan kerja-kerja sekolah. Ternyata dalam lubuk hati saya bahawa kesungguhan dan kerajinan anak-anak murid saya ini untuk mencapai kejayaan adalah lebih cemerlang dalam bidang pelajaran mereka. Mereka juga menyemak jawapan penggunaan kaedah titik bertindak ini sesama diri mereka. Di samping itu, mereka menggunakan kaedah ini ketika menjawab soalan dalam buku rujukan mereka sendiri. Daripada markah yang diperoleh, boleh dikatakan terdapat peningkatan markah yang ketara jika dibandingkan dengan sebelum ini. Bagi murid-murid lemah, kaedah ini sememangnya memanfaatkan mereka daripada ketidakjawab dan soalan langsung, manakala bagi murid-murid cerdas, mereka masih menggunakan kaedah pengiraan bentuk laju. Oleh itu, terdapat kesesuaian teknik atau kaedah untuk diri setiap murid tersebut. Akhir sekali, saya berasa bangga diri dan gembira kerana dapat membantu anak-anak murid saya dalam mengarungi berbagai cabaran hidup ini, terutamanya menguatkan mental mereka yang lemah pada seusia muda agar mereka tidak berusaha menimba ilmu pengetahuan. Berikut adalah cadangan kajian seterusnya. Beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut. Menggunakan pakai kaedah garis palang, sebaik sahaja guru mengajar operasi darat dan guru boleh menyediakan satu modul penggunaan kaedah garis palang dalam pengajaran dan pembelajaran secara lebih terancang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Chieng Li Hua atas pembentangan sebentar tadi. Sesi soal jawab selama 5 minit akan diadakan sejurus selepas pembentangan. Sila kemukakan soalan melalui chat box YouTube.